Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak buat sedikit perkongsian berkaitan dengan hasil geran inovasi pengajaran dan pembelajaran, iaitu geran di bawah inisiatif dan juga tajaan Pusat Pembangunan Akademik PPA UPSI pada tahun 2018. So, geran yang telah saya terima, apa yang saya laksanakan adalah saya membangunkan modul pembelajaran kendiri mikro pengawal Arduino untuk pelajar-pelajar minor daripada program reka bentuk dan teknologi di Fakulti Teknikal dan Vocational. Okey. Okey, so apa yang menyebabkan saya melakukan inovasi dalam PDP ini adalah pertama sekali di Fakulti Teknikal dan Vocational terdapat pelajar-pelajar major dan juga minor dari bidang kemahiran hidup, dari bidang ekonomi rumah tangga dan juga sains pertanian yang perlu mengambil subjek reka bentuk dan teknologi, sebab mereka posting nanti akan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi selain daripada subjek sains pertanian dan juga ekonomi rumah tangga yang menjadi core kepada bidang pembelajaran mereka di UPSI ni. Okey, isunya adalah subjek RBT tingkatan 2 memerlukan guru-guru ni ataupun pelajar-pelajar saya ni untuk mereka bentuk sistem elektronik menggunakan mikro pengawal. So ini menjadi sedikit cabaran lah kepada pelajar, sebabkan pelajar sains pertanian, nature dia adalah berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan biologi, dan pelajar-pelajar ekonomi rumah tangga pula nature dia adalah bidang-bidang berkaitan dengan jahitan, fashion dan sebagainya. So bila diminta untuk belajar berkaitan dengan mikro pengawal ataupun coding ni sikit mencabarlah kepada pelajar-pelajar saya. Okey, dan memang kami berhadapan dengan cabaran lah untuk memahamkan pelajar-pelajar ni untuk memahirkan mereka dari segi coding dan sebagainya. So inisiatif yang kami laksanakan adalah untuk menghasilkan satu modul yang membolehkan pelajar-pelajar ni beroleh pengetahuan dan juga mahir coding melalui pembelajaran secara kendiri. So modul ni akan membantu pelajar supaya mereka boleh belajar dan juga mempraktis amalan coding melalui guideline-guideline yang kami berikan. Okey. Inisiatif saya dan juga tim saya adalah untuk kami menghasilkan satu modul yang akan membantu pelajar ini belajar secara kendiri melalui arahan-arahan yang jelas, contoh-contoh yang jelas dan juga situasi yang bolehkan mereka berusaha untuk menghasilkan coding secara sendiri. Okey. Okey, so untuk kami menghasilkan satu modul yang efektif kepada pelajar-pelajar modul yang membolehkan mereka membantu mereka untuk belajar secara kendiri, temu bual telah kami laksanakan kepada 5 orang guru pakar RBT di sekolah-sekolah menengah untuk mencari kaedah terbaik bagi mengajar topik reka bentuk elektronik. Okey, so semua responden, 5 orang pakar ni bersetuju supaya pelajar minor dan minor KH ataupun reka bentuk teknologi perlu diberikan latih tubik untuk menghasilkan projek-projek aplikasi mikro pengawal. Okey, dalam coding ni memang untuk membolehkan kita lebih mahir, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu latih tubik. Okey, so kesemua responden mencadangkan pensyarah menghasilkan modul khas mikro pengawal berpandukan dokumen standard kandungan prestasi RBT. So kita akan rujuk kepada dokumen standard ni yang digunakan untuk mengajar tingkatan 2 untuk kita menghasilkan modul yang bolehkan pelajar mahir dalam coding yang dapat membantu mereka mengajar topik coding dalam subjek reka bentuk dan teknologi. 3 daripada 5 responden bersetuju terhadap penggunaan pendekatan pembelajaran secara kendiri melalui penyediaan panduan atau cara coding serta dikukuhkan dengan projek-projek amali. Okey, so kebanyakan guru-guru pakar yang kami
interview memang dia pun sendiri kata dia belajar secara sendiri, maksudnya melalui rujukan YouTube, melalui buku-buku dan sebagainya. Cuma dia kata better kalau ada satu modul yang bolehkan pelajar-pelajar nanti ni ada rujukan macam mana dia boleh mahir coding. Okey, terutamanya dalam tempoh singkat lah. Okey, so untuk coding dalam subjek RBT ni kebanyakan guru-guru menggunakan perisian Arduino, okey, ataupun kita panggil sebagai instrumen untuk kita mengoperasikan elektronik secara automatik. Okey, so ada banyak software-software yang boleh digunakan, yang antara yang popular adalah Arduino lah. Maksudnya dia adalah mikro pengawal untuk mengoperasikan litar-litar elektronik. Okey. Berdasarkan kepada analisis yang kami buat dan juga interview yang kita buat bersama dengan guru-guru pakar RBT, Arduino ni adalah yang paling popular sebab dia dikatakan ataupun berdasarkan pada pemerhatian kami paling mudah untuk diaturcarakan. Maksudnya language pengaturcaraan dia tu lebih senang difahami, terutamanya kepada mereka-mereka yang tidak familiar dengan coding. Okey, dan dia mudah diperolehi dan juga murah. Below dan 100 kita dah boleh dapat dah yang bagus. Okey. Kemudian boleh diintegrasikan juga dengan litar-litar elektronik. Litar-litar elektronik yang dihasilkan menggunakan Arduino ni juga boleh diintegrasikan dengan Internet of Things. Okay, so maksudnya kalau kita nak buat litar tu boleh dikawal menggunakan telefon bimbit dan sebagainya, Arduino boleh laksanakan keperluan tersebut. Okey, so proses menghasilkan reka bentuk ni terdiri daripada beberapa proses. Yang pertama sekali, need analysis untuk kita kena pasti keperluan. Kita telah laksanakan interview bersama guru. Kemudian kita buat design. Kita draft apa elemen-elemen yang perlu ada pada modul ni berdasarkan kepada standard kandungan reka bentuk elektronik daripada kurikulum di sekolah menengah dan juga subjek elektronik yang pelajar-pelajar belajar, pelajar minor RBT belajar di FTB UPSI. Kemudian kita ke fasa pembangunan di mana kita membangunkan modul untuk digunakan oleh pelajar-pelajar minor RBT. Kemudian kita laksanakan kepada pelajar-pelajar kita sendiri. Dan kita buat penilaian bersama dengan pelajar-pelajar yang terlibat dan bersama dengan guru-guru untuk dapatkan feedback daripada guru tersebut, dan sekiranya ada penambahbaikan kita akan laksanakan kita punya cycle ni lagi sekali. Okay, ciri-ciri istimewa modul yang telah kami hasilkan, yang pertama sekali, apa yang paling penting untuk membolehkan ia bermanfaat ataupun berkesan dalam matlamat utama dia membantu pelajar untuk belajar secara kendiri. Yang pertama sekali, kami desain modul ni supaya penerangannya ringkas, padat dan mengutamakan rajah. Maksudnya setiap arahan-arahan tu kita berikan bersama dengan rajah-rajah supaya pelajar jelas, senang faham dan sebagainya. Okey, kenapa? Sebab kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tak biasa dengan coding, tiada basic berkaitan dengan coding dan juga elektronik. Okey. Kemudian panduan aturcara step by step dalam bentuk carta alih dan bergambar. Ini adalah inovasi yang kita buat. Maksudnya kita buat aturcara ataupun language atau bahasa aturcara ni menggunakan step by step, kita compilekan sekali dalam bentuk gambar. Kita tunjukkan first step apa dia, second step dan sebagainya sampai dia mampu menghasilkan satu projek Arduino yang siap. Okay, ini adalah contoh macam mana kita bagi maklumat yang jelas step by step, line by line bahasa pengaturcaraan tu supaya pelajar ni dapat ikut. Okey. Kemudian disertakan dengan aktiviti pengukuhan aplikasi bercorak projek base. Maksudnya setiap level pembelajaran coding tu dia akan disertakan dengan projek untuk latih tubi. Seperti yang guru-guru maklumkan tadi, tiada shortcut untuk mahir dalam coding ni. Yang penting adalah kena
tahu dia punya language dan kemudian kena buat latih tubi supaya pelajar mahir. Okey, so dalam modul saya ni ada dekat 10 set 10 set kita punya projek-projek latih tubi yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar bukan saja dalam kelas tetapi untuk digunakan juga bila dia mengajar di sekolah nanti sama ada untuk LM dan juga untuk pengajaran sebenar. Okey, selain daripada itu, modul juga mengandungi elemen penilaian kendiri, di mana pelajar boleh menguji dia punya kefahaman, menguji dia punya kemahiran untuk menilai sejauh mana dia dapat menghasilkan coding Arduino dia sendiri. Okey, kita ada satu projek yang memang kita minta pelajar untuk buat. Kalau dia dah mahir, betul-betul mahir dengan coding Arduino ni, projek tu akan berjaya lah. Okey, elemen kelima yang amat penting adalah kita berikan juga pelajar-pelajar ni safeguard troubleshooting, maksudnya tips lah kalau pelajar-pelajar berhadapan dengan beberapa kekangan atau masalah, kita bagi dia tips. Tips ni kita dapat berdasarkan kepada interview yang kita buat dan juga pengalaman pensyarah-pensyarah sendiri dan juga pengalaman guru-guru pakar. Selalunya kalau coding elektronik, mikroelektronik microcontrol menggunakan Arduino ni, selalunya isu dia kat mana dan macam mana kita boleh selesaikan benda tu. Kita bagi tips. Itu memang banyak membantulah kepada mereka-mereka yang baru mula belajar coding menggunakan Arduino dan juga yang belajar secara kendiri. Okay. Kelebihan modul yang kami hasilkan ini adalah dibangunkan berdasarkan kepada pandangan dan saranan guru yang berpengalaman, memberi peluang kepada pelajar melaksanakan pembelajaran dan penilaian secara kendiri. Modul ini dihasilkan sebelum kita berhadapan dengan fasa pandemik, okay, dan dia sangat membantu dalam tempoh 2 tahun ni, di mana kami terpaksa mengajar menggunakan online learning, dan modul ni sangat membantu kepada pelajar-pelajar minor di FTV untuk mahir dalam coding dan juga menggunakan Arduino untuk design data elektronik. Okey, latihan-latihan dan aktiviti pengukuhan berbentuk konstruktif, maksudnya bila dia buat dia lagi mahir. Okey, ataupun ini kita panggil sebagai latih tubi tadilah. Bila dia makin buat, berjaya buat, insya-Allah dia lebih mahir lah untuk familiar dengan bahasa-bahasa coding dan mampu menyempurnakan projek. Ia boleh dimanfaatkan oleh kumpulan sasaran yang pelbagai, pelajar-pelajar di universiti, pusat latihan kemahiran, kolej vokasional, penggemar reka cipta dan inovasi elektronik. Okey, untuk pelajar-pelajar di FTV memang sangat bermanfaat dan telah dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Sangat membantu dalam pelaksanaan PDPR. Penilaian projek, apa yang kami buat adalah kami telah interview 5 orang pelajar ISMP Kemahiran Hidup yang terlibat dalam melaksanakan projek ni, yang kita dah bagi pelajar-pelajar ni untuk gunakan modul ni untuk dia belajar secara kendiri. So, apa respon dari pelajar? Yang pertama sekali, penerangan ringkas, mudah faham, tersusun, mudah untuk dirujuk. Pelajar juga maklumkan carta alih, gambar dan arahan step by step membantu proses coding. Aktiviti projek diterangkan dengan jelas, ada panduan untuk pengujian, dan juga pelajar berpandangan modul ini boleh saya buat, boleh bantu, boleh jadikan panduan kepada beliau untuk buat projek-projek elektronik. Okey, bila ditanya daripada pihak guru-guru pakar pula, guru-guru pakar maklumkan kepada kita, respon yang kita terima adalah modul ni sesuai, dijadikan juga rujukan kepada guru-guru RBT, dan dia nampak ada potensi untuk pengkomersialan kepada modul ini. Kelebihan modul, carta alih, gambar dan arahan step by step memudahkan coding, ada panduan untuk pengujian dan troubleshooting. Guru-guru pun suka yang troubleshooting tips yang kita bagi tu. Dan pandangan guru sesuai jadikan modul untuk kursus RBT
pada guru RBT sendiri. Walaupun kita bangunkan untuk pelajar, tapi guru-guru pun kata di sekolah sendiri ada kekangan kepada guru-guru, terutamanya guru baru ataupun guru bukan bidang berkaitan dengan coding ni, dan dikatakan modul kita ni berpotensi lah untuk dibuat khusus-khusus pengaturcaraan kepada guru-guru reka bentuk dan teknologi di sekolah. Okey. Hasil daripada respon dan juga tinjauan yang kita buat, kita dapat beberapa cadangan penambahbaikan. Yang pertama sekali, kita boleh selitkan ataupun kita boleh ubah suai modul ni untuk penambahbaikan menggunakan project based learning ataupun problem based learning. Okey, yang kedua, pengujian untuk modul ni setakat ni kita hanya buat lebih kepada kesahan dan juga kebolehgunaan. So better kalau nak dapatkan yang lebih efektif, kita perlu laksanakan eksperimental quasi eksperimen untuk kita tahu dia punya untuk kita dapatkan respon yang lebih spesifik kelebihan modul ni. Kemudian kita perlu detailkan beberapa elemen berkaitan dengan peranan guru dalam maksudnya macam mana guru berperanan dalam membantu modul ini supaya lebih efektif digunakan oleh pelajar. Okay, so Steve Jobs pernah berkata innovation distinguishes between a leader and follower. So terima kasih kepada PPA atas inisiatif geran penyelidikan yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah dah apa yang saya laksanakan, bangunkan, membantu PDP di FTV dan juga memberi impak kepada pengajaran reka bentuk dan teknologi di sekolah. Okey, so alhamdulillah modul ini telah berjaya dilaksanakan. Setakat ni kita telah saya dah hantar untuk proses pendaftaran, kita dah hantar untuk pendaftaran copyright bersama dengan RMIC, dah diinterview oleh RMIC. So dalam proses pendaftaran lah, dan RMIC bersetuju untuk menaja pembiayaan copyright, dan kita telah bawa bertanding ke pertandingan di peringkat UPSI, pertandingan peringkat Malaysia juga melalui Innotivet, dan kita mendapat pingat perak. Untuk yang pertandingan di inovasi di bawah PPA juga kita dapat pingat perak. Okey, so itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.